Comentarios do Grande Afonso de Albuquerque. Bab 23. Tuan Bandan, Ketua Pasukan Tentera Diraja Melaka telah menaikkan bendera dengan warna mereka dalam salah sebuah kubu di atas jambatan. Apabila melihat orang Islam kacau bilau, beliau keluar dengan 700 orang Jawa dan 2 kapten lain, lalu naik ke atas jambatan di bahagian kota dan menyerang kami dari belakang. Afonso de Albuquerque nampak mereka datang dari salah satu jalan besar di bandar tersebut, lalu mengeluarkan João de Sousa, Antonio de Abreu dan Eres Pereira serta orang-orangnya supaya mereka boleh menyerang. Ini dilakukan dengan cepat sebelum orang Islam sampai ke kubu. Mereka dapat melontar lembing dengan penuh semangat sehingga memaksa pihak musuh untuk berundur. Dom João de Lima dan kapten-kapten lain yang berada di sebelah masjid tergesa-gesa untuk sampai ke hadapan secepat mungkin apabila mereka muncul dan dengan segera membunuh sebahagian daripada mereka. Yang lain pula terjun ke dalam sungai apabila mendapati diri mereka diserang dari kedua-dua arah. Para pelayar terus menuju arah mereka dalam kapal lalu membunuh mereka semua tanpa mengecualikan sesiapa pun kerana komander mereka, Tuan Bandan dan 2 orang kapten yang bersama-samanya telah pun terbunuh. Setelah selesai tugas ini, orang-orang kami berundur ke kubu. Apabila mereka kembali ke sana, Dom João de Lima dan beberapa orang lain yang bersama-samanya melihat raja berundur ke lereng bukit. Mereka pergi mengejarnya dan menyerang semua orang Islam yang ada di situ. Raja dan anaknya yang duduk di atas belakang gajah. Ternampak orang-orang kami lalu datang mengejar kami kembali dengan 2,000 orang pengikut. Kapten-kapten menanti mereka di jalan masuk dan dengan keseluruhan kekuatan dan semangat, mereka melontar lembing ke arah gajah-gajah yang berada di hadapan. Fernão Gomes de Lemos dikatakan sebagai orang yang pertama sekali melontar lembingnya. Gajah-gajah itu tidak boleh tahan daripada kecederaan, maka mereka memusing-musingkan ekornya dan mula hilang tumpuan terhadap orang Islam. Ini menyebabkan mereka menjadi keliru. Dalam kesakitan menghadapi maut, gajah yang ditunggangi raja membelit pemandu gajah dengan belalainya dan menjerit dengan kuat, lalu menghancurkannya menjadi cebisan-cebisan kecil. Raja itu yang telah luka tangannya membuang semua pengenalan dan pakaian diraja sehingga tiada siapa yang dapat mengenalinya, lalu melarikan diri. Raja, anaknya dan anak menantunya iaitu Raja Pahang yang datang ke Melaka beberapa hari sebelumnya untuk menghawini anak perempuan raja keluar ke pinggir kota. Afonso de Albuquerque dengan tenteranya mengambil alih kubu dan mengejar orang Islam di jalan menuju ke jambatan dan membunuh ramai di antara mereka. Oleh kerana bimbang orang-orang kita berkeliaran terlalu jauh memandangkan penduduk-penduduk Bandar Melaka keluar berperang, beliau mengarahkan mereka keluar ke jambatan dan membina kubu di pinggir kota. Beliau memberi tanggungjawab ini kepada Jorge Nunes de Leon dan Nuno Vaz de Castelo Branco dan mengarahkan mereka untuk menunjukkan sasaran serangan ke atas jalan utama di bandar yang menghala arah jambatan. Apabila orang Islam melihat perkara ini, mereka berundur ke jalan lain. Setelah berjaya menyingkirkan mereka, Afonso de Albuquerque mengarahkan pembinaan satu lagi kubu di sebelah bahagian masjid, iaitu menganjur dari tebing sungai dalam keadaan ia terletak antara 2 kubu. Pada masa kubu ini sedang dibina, beliau mengarahkan Gaspar de Faiba bersama-sama 100 orang untuk membakar di bahagian bandar itu sebaik-baik sahaja angin mula bertiup. Simão Martins bersama-sama 100 orang pula diarahkan membakar istana yang terletak di bahagian yang sama dengan masjid. Apabila api marak, ia merebak dengan pantas sehingga sebahagian besar bandar itu terbakar. Apabila orang Islam melihat api itu, mereka beredar ke tempat yang jauh daripada orang-orang kita. Api membakar kereta kayu yang cantik dan besar berukuran kira-kira 30 kaki persegi dan semuanya diselaputi emas. Ia mempunyai 30 roda. Setiap satu sebesar sebuah bilik dan di atasnya terdapat menara kecil yang panjang dan dihiasi dengan spanduk sutera. Keseluruhan binaan itu dipenuhi dengan sutera-sutera yang berjurai-jurai. Ia telah digunakan oleh Raja Pahang dan pasangannya iaitu Puteri Raja Melaka
untuk ditunggangi mereka di sekeliling kota dengan iringan bunyi loceng dan pesta besar-besaran. Dalam gudang diraja dan rumah-rumah lain yang berhampiran yang musnah oleh api, banyak barangan telah terbakar bersama-sama dengan barang-barang berharga yang disimpan oleh raja di istananya. Para pembakar itu kemudiannya berundur ke jambatan, iaitu tempat orang kita yang lain berkubur. Pada waktu itu, jam 2 petang dan mereka belum lagi makan. Kapten-kapten kumpulan yang membuat kubu datang menemui Albuquerque untuk menyatakan bahawa mereka keletihan dan oleh kerana terlalu panas, mereka enggan meneruskan kerja. Kapten-kapten itu berpendapat bahawa mereka perlu berhenti dan berehat. Afonso de Albuquerque datang senyap-senyap kerana beliau mahu menyelesaikan pembinaan kubu itu dan tidur di situ pada malam tersebut. Tetapi apabila kapten-kapten itu datang lagi menemuinya untuk merayu tentang hal tersebut, beliau terpaksa bersetuju kerana keperluan dan memandangkan matahari sudah terbenam. Orang-orang mereka pun menuju ke bot. Orang Islam yang melihat perkara itu mula mencederakan orang-orang kami dengan senapang, panah dan sumpit. Walaupun kecoh dalam keadaan semua orang berundur, Afonso mengarahkan supaya dipindahkan 50 meriam besar yang dirampas dari kubu di atas jambatan. Selepas kembali ke atas nau, beliau mengarahkan supaya mereka yang cedera dirawat. Tiada seorang pun yang terkena racun peluru sumpitan yang terselamat kecuali Pernau Gomas de Lemos yang lukanya disapu dengan lemak babi yang bergaram. Sebaik-baik saja menerima bahan itu. Rawatan tersebut telah menyelamatkan dia daripada bencana.